الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an yaqra'ul Qur'an ghaddan kama unzil. Yang saya muliakan pengurusi surau As-Siddiqin Ustaz Aidil bin Mat, barisan saf-saf kepimpinan, muslimin muslimat ahli syurga yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita hari ini, yang pertama ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, masa untuk Islam, dan juga kesihatan yang Allah bagi pada kita. Last saya datang di sini, bertandang di sini pada 24 hari bulan 4 2022. Kirakan lebih kurang 334 hari, lebih kurang hari inilah kan. Dan saya lihat betapa banyaknya perubahan yang berlaku. Betul? Jadi kita lihat hari ini tuan-tuan, bersyukur nikmat yang Allah bagi pada kita. Yang paling besar ialah Allah izinkan kita berjumpa dengan Ramadan. Tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat kita yang tidak berkesempatan untuk Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, kita berjaya pada hari ini peringkat yang pertama, yang mana selesai untuk kita puasa pada hari ini. Sentiasa ada perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Macam saya katakan tadi, tahun lepas saya datang lain suraunya, tahun ni lain. InsyaAllah kalau Allah bagi keizinan, tahun depan lain. Tapi sini sejuk. Aircon ada kan? Alhamdulillah. Walaupun berpeluh kita itulah menjadi saksi untuk kita. Dan saya lihat Alhamdulillah ramai pada malam ni. Bukan sekadar di dalam, di luar juga. Memberi ruang yang terbaik untuk diri kita, untuk kita nak bawa bekalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan syabas pada kalian kerana berjaya untuk melakukan solat sunat puasa, apatah lagi perkara-perkara yang lain. Jadi benda yang paling kita kena bersyukur, macam saya katakan tadi, ialah kelapangan masa. Tuan-tuan, masih lagi ramai sahabat-sahabat kita yang tidak berkesempatan, yang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir ke masjid, untuk hadir ke surau ni. Kan? Jadi itu ruang yang nikmat yang Allah bagi pada kita. Moga-moga di sana sejuta rahmat yang dapat kita kecapi dengan apa yang telah Allah izinkan pada kita. Tak banyak, saya tak pandai nak cakap benda lain melainkan Quran. Kan? Quran merupakan satu benda yang sangat penting dalam kehidupan. Apa yang kita lihat dalam kehidupan, Quran memang menjadi tunjang utama. Macam mana saya katakan hadis mafhumnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sesungguhnya pada hari kiamat akan datang kepada kita menjadi penjamin, menjadi sahabat, menjadi pemudah cara untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tak nampak jelas sebab ketika ini kita masih lagi berada di atas tanah. Jika kita berada di dalam tanah, tuan-tuan, kita tak tahu apa yang berlaku ke atas diri kita. Tapi saya mohon, saya merayu pada tuan-tuan ahli syurga yang saya hormati, di hadapan saya ni
Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga ada satu batu loncatan pada kita, ialah mencari ruang untuk Quran. Kita niatkan pada diri kita, moga-moga ada kesempatan untuk kita nak menghafal Al-Quran. Saya kirakan kalau tadarus tu menjadi satu kewajipan pada setiap surau dan juga masjid. Tetapi kali ini saya merayu pada kalian, begitu juga dengan saya, kita niatkan dalam hati untuk Ramadan yang saya rasa baru petak yang permulaan. Kita niat pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah izinkan kita untuk menghafal Al-Quran. Niat sangat penting tuan-tuan. Kalau ada niat, insya-Allah Allah akan bagi ruang yang terbaik untuk kita. Jadi apa salah kiranya kalau tahun ni ada satu batu loncatan untuk kita nak menghafal Al-Quran. Tak kisahlah satu ayat ke dua ayat ke, tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran mempunyai 30 juzuk, betul? Dan ada 114 surah, dan satu surah tidak ada basmalah. Dan tidak ada basmalah itu ialah surah Taubah. Bagus. Dan dalam banyak-banyak surah, 114 surah, ada dua surah yang mempunyai dua bismillah, iaitu surah, bagus, ya, saya dengar dalam hati, Naml. Dan dalam 30 juzuk itu juga kita lihat ada 6,236 ayat, dan ada 77,437 kalimah, dan akhir sekali 323,671 huruf. Jangan suruh saya ulang, lupa. Jadi setiap detik perkara yang ada dalam Quran itu memain peranan pada kita untuk nak meletakkan diri kita setiap hari mesti ada Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat ahli syurga yang saya hormati sekalian, InsyaAllah tazkirah 30 minit 30 minit tajam, kita berhenti, jangan bimbang. Jadi kalau kita lihat daripada sudut Quran, satu juzuk banyak orang apply, meletakkan satu hari satu juzuk, betul? Jadi dalam satu juzuk itu mempunyai 8 makra'. Satu makra' lebih kurang dalam 2 muka setengah lebih. Jadi macam mana azam kita nak baca Quran setiap hari? Satu juzuk ada ruangnya. Daripada subuh membawa ke zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kalau betul-betul kita praktikkan daripada sudut sistematiknya, memang insya-Allah ada ruang untuk kita nak habiskan satu juzuk. Sebab tu bila kita lihat hikmah yang ada dalam Al-Quran ialah bila kita lihat ada 30 juzuk. Jadi peranannya ialah memudahkan kita sebagai pembaca Al-Quran untuk nak baca satu persatu. Jika di sana tidak ada juzuk, barangkali saya anggap agak sukar sebenarnya bila dia tidak ada ruang yang sistematik sebegitu. Jadi apa yang saya katakan pada kalian, tanamlah azam, cubalah cari ruang, bermohon pada Allah. Berapa banyak ayat pun kita dapat tak menjadi masalah. Tapi saya yakin dengan berkatnya bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, turunnya bulan Ramadan, turunnya Quran itu pada bulan Ramadan, sudah semestinya. Saya lihat pun di sekitar kawasan rumah saya dan setiap pergerakan yang saya pergi, saya lihat bermula pada pagi ini, saya lihat pagi-pagi orang dah start untuk tadarus. Satu nikmat yang paling besar apabila kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak perkara-perkara yang boleh kita selesaikan. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang bila kita datang ke masjid, ada banyak masalah, tiba-tiba masalah tu akan selesai sebab kita pergi kepada pengadu yang secara mutlak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ruang yang terbaik kalau kita lihat dalam Quran itu sendiri mempunyai 10 imam yang perlu kita tahu. Jadi kalau tuan-tuan faham, kita antara baca Quran yang sekarang ni adalah antara salah satu imam yang ada di kalangan 10 itu, iaitu Imam Hafs dan Asim. Antaranya ialah Imam Nafi', Ibnu Kathir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim iaitu imam yang kita baca sendiri, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf Ashir. Begitu banyaknya bacaan yang ada sebenarnya. Tapi yang biasa, normal ataupun viral yang kita baca ialah Imam Hafs dan Asim. Tidak juga kita terlupa di sana ada beberapa bacaan qiraat yang perlu kita tahu. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul nak khatam, mestilah kita khatam dalam keadaan yang sempurna
ataupun syumul apabila kita nak mendapat bacaan 30 juzuk. Antaranya di sana ada bacaan Ishmam pada surah Yusuf, iaitu kita perlu untuk memoncongkan kita punya mulut, iaitu ya qalu ya abana ma laka la ta'manna, itu Ishmam. Dan satu lagi kita boleh baca secara raum, iaitu separuh baris, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi tuan-tuan, perkara itu perlu kita selesaikan, sebab bacaan Al-Quran mesti kita baca dalam keadaan yang sempurna. Yang kedua, iaitu pada bacaan imalah yang dipanggil sebagai Bismillahi majriha wa mursaha, itu dipanggil sebagai imalah. Yang ketiga ialah pada surah Fussilat, iaitu ayat a'jamiyun, asalnya mempunyai dua hamzah dan kita perlu hamzah tashil pada hamzah yang kedua, iaitu a'jamiyyun wa arabi. Dan yang akhir sekali perlu kita baca naqal pada surah Hujurat, iaitu bi'salismul fusuq. Sebab itu kalau kita faham dalam Al-Quran, banyak perkara-perkara yang perlu kita tahu. Antaranya benda yang asas, iaitu makharijul huruf dan juga sifat huruf. Asas inilah yang menentukan bacaan kita untuk dapat dalam keadaan yang sempurna. Seperti mana hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran, man kana harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia dapat satu ganjaran, dan satu ganjaran itu dilipat gandakan menjadi 10. Tuan-tuan, satu nikmat yang besar, sebab Quran ni memang tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan pada kitab ini. Hudan lil muttaqin, dan menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat setiap hari bila kita baca Quran, setiap waktu bila kita ada Quran, setiap masa bila kita ada Quran, yakinlah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa yang suka baca Quran, mendirikan solat, yang kedua, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan harta mereka, sama ada secara sembunyi ataupun terangan, ingatlah itu adalah satu perniagaan yang tidak akan merugi. Tuan-tuan muslimin muslimat ahli syurga yang saya hormati sekalian, dalam ruang ini, ketika ini, saat ini, saya yakin kita bersyukur seperti mana kita berdoa bermula daripada Rejab, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tuan-tuan, hari ini kita dah sampai bulan Ramadan. Petak permulaan saya ulang sekali lagi, perlu kita tanam azam kita untuk kita nak mencapai matlamat yang terbaik, untuk kita nak dapat bekalan, untuk kita nak dapat redha Allah, untuk kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita lihat satu benda yang hebat dalam bulan Ramadan ini, ialah mudah untuk kita ke masjid, senang untuk kita ke surau, dan paling nikmat yang besar ialah kita nak buka Quran tu dalam keadaan yang pantas. Jadi kita lihat daripada 12 bulan, satu bulan Allah tarbiyahkan pada kita untuk nak capai 11 bulan. Apa salah kiranya kita berjuang untuk Quran, untuk kita nak mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak bawa di sini tentang qiraat. Ada beberapa cara bacaan yang perlu kita tahu. Tapi melihat kepada bacaan Hafs an Asim itu tadi, ada 4 tempat yang perlu kita baca secara qaulan wahidan. Apa dia qaulan wahidan? Baca dalam keadaan yang betul-betul, iaitu bila kita baca Ishmam, tidak boleh untuk kita tidak muncung pada mulut kita. Sebab itu kita kena belajar Quran. Yang asas ialah makharijul huruf, yang mana makharijul huruf ialah tempat keluar huruf. Yang perlu kita tahu dalam bacaan kita mempunyai 5 tempat keluar. Yang pertama ialah syafatain, bibir. Yang kedua ialah lisan. Yang ketiga ialah halqu. Keempat ialah khayshum, dan yang kelima ialah jaufu. Itu adalah tempat keluar yang sahih, yang perlu kita pastikan dalam mengeluarkan 28 huruf hijaiyah. Tidak termasuk huruf pa, tidak termasuk huruf nga, tidak termasuk huruf va, tidak termasuk huruf apa lagi? Nya, tidak termasuk huruf ca.
Masalah yang agak kritikal bila kita lihat dalam makharijul huruf, saya ambil contoh iaitu huruf fa. Saya kirakan saya pernah bagi tahu sebelum ni, tapi saya rasa kedudukan jemaah berbeza dengan saya hadir pada suatu ketika dulu. Jadi satu tempat yang saya boleh bagi bincang pada kalian ialah tempat huruf fa. Persamaan antara huruf fa adalah huruf pa. Kena pastikan, sebab dalam kita punya tempat keluar ada bahagian-bahagian yang perlu kita tahu. Minta maaf, saya rasa di sini mungkin ada doktor gigi, tapi saya belajar daripada sudut bila kita nak spesifik di kawasan mulut, dental tu antara perkara yang sangat baik, yang mana kalau kita lihat dekat kawasan gigi itu dipanggil sebagai incisor, antara gigi dan juga gusi dipanggil sebagai cervical, antara atas sikit tempat menggerutu tu kita panggil sebagai rugi, naik lagi atas dekat nelangit tu dipanggil sebagai hard palate, pergi lagi ke belakang soft palate, dan akhir sekali dekat kita punya anak tekak dipanggil sebagai uvula. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita tahu, sebab dalam tempat keluar huruf, contoh dekat kawasan lisan, bukan sekadar di hujung, tepi lidah, tengah lidah dan juga pangkal lidah main peranan pada setiap huruf yang kita nak keluarkan. Sebab tu kalau kalian tengok huruf ha kan dekat halku, dan juga huruf ha satu lagi, begitu juga dekat halku, tetapi kedudukannya adalah berbeza. Sebab itu bila kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, hamsun yang ada pada huruf ha tu lebih tajam dibandingkan dengan huruf ha yang simpul. Jadi di sana perlu kita faham, perlu kita tahu untuk kita nak melunaskan setiap pergerakan yang ada pada setiap huruf. Bukan sekadar makharijul huruf, tetapi perlu juga kita tahu pada sifat huruf. Yang tuan-tuan perlu tahu, dalam sifat huruf hijaiyah mempunyai 20 sifat. Antara yang kita dah ketahui, tak silap saya, ialah qalqalah. Jadi saya rasa qalqalah antara perkara yang sangat viral. Sebab kita tahu qalqalah tu menjadi satu kebiasaan, betul? Huruf qalqalah ada berapa? Oh, tak pernah ceramah tanya jemaah huruf qalqalah ada 5. Kutubu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dan. Susah nak hafal. Baju dah kotor, senang. Susah lagi nak hafal. Baju di toko, 5 huruf juga. Susah lagi nak hafal. Kotor baju den, habis. Jadi 5 huruf ni perlu kita sebut bila kita huruf dal. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia ada lama sikit sebab dalam pecahan qalqalah dia ada 5. Dipanggil sebagai akbar, sughra, kubra, mutawassit dan juga asghar. Yang biasa kita belajar sughra dengan kubra saja, betul? Tapi kalau kita detailkan, setiap pergerakan yang ada pada qalqalah ada dia punya bahagiannya. Tetapi yang paling besar kita faham, yang berada di hujung adalah kubra dan yang berada di tengah adalah sughra. Jadi antara sifat-sifat lain juga ada yang mempunyai sifat huruf hijaiyah. Contohnya ialah hamsun, lawan dia jahrun. Isti'la lawan dia istifal. Setiap sifat yang ada dalam Al-Quran memain peranan sangat penting. Sebab itu saya ambil satu lagi contoh, iaitu huruf dhad. Ketika mana kita menyebut huruf dhad, sebenarnya adalah tepi lidah dan gigi geraham sebelah atas, kiri ataupun kanan. Itu tempat-tempat yang ada pada huruf dhad. Tapi kebiasaan kita yang tak pernah belajar, dia akan sebut dekat hujung lidah, yang mana dia akan tebalkan huruf dal. Jadi kita ada tempat belajar yang sahih menurut Imam Al-Khalil bin Ahmad. Jadi tidak lagi kelambatan untuk kita nak upgradekan huruf hijaiyah. Seperti mana yang saya katakan tadi, iaitu man kana harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi satu huruf tu memain peranan yang sangat penting. Jadi satu ruang yang terbaik untuk kita nak cari dalam Quran, perlu untuk kita belajar daripada sudut kita nak menyebut ayat Quran. Sebab itu saya katakan tadi, dalam qiraat ada beberapa cara bacaan qiraat yang perlu kita tahu. Antaranya kalau kalian lihat daripada kalimah Al-Fatihah itu sendiri, kalau kita lihat daripada kalimah Maliki Yaumiddin, beza qiraat ada baca dengan Maliki Yaumiddin. Begitu juga dengan kalimah Siratal Ladzi, ada imam baca dengan sad, ada imam baca dengan sin, ada imam baca dengan zal.
Tapi kita ma'ruf, kita faham, hanya urut sad untuk kita tahu daripada sudut pembacaan, tidak menjadi masalah. Apa yang perlu kita buat di sini adalah mencari ruang yang terbaik dalam Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan, macam saya katakan tadi, ruang ataupun masa yang paling mudah untuk kita nak buka Quran antaranya ialah bulan Ramadan. Percayalah cakap saya, insya-Allah dengan adanya hikmah. Kenapa kata begitu? Sebab Quran itu memang diturunkan pada bulan Ramadan. Antara perkara yang sangat mudah untuk kita buka, walaupun dalam keadaan kita penat, walaupun dalam keadaan kita letih, walaupun dalam keadaan kita mengantuk, tapi saya kirakan di sana masih lagi ada ruang untuk mudah kita buka Quran. Yang mana selama ni kalau kita lihat, Quran itu hanyalah berada suci dalam debu. Jadi kita jangan letakkan Quran itu berada dalam suci, dalam debu. Kali ini bukalah, hayatilah, nikmatilah apa yang ada. Seperti mana yang saya ulang tadi, sesungguhnya kita masih lagi berada di atas tanah. Jika kita berada di bawah tanah, tuan-tuan, tidak ada masa. Jika kita berada di dalam tanah, tidak ada ruang dah untuk kita nak terus bangkit balik. Macam saya katakan tadi, ada sahabat kita, saudara mara kita yang tidak berkesempatan untuk mengecapi Ramadan pada tahun ini. Jadi itu satu nikmat yang paling besar yang ada pada kita. Sungguh pun Allah bagi kita kesakitan, tetapi masih lagi kita boleh hidup udara dekat muka bumi. Walaupun Allah tak bagi kita masa yang sangat luas, tetapi masih ada lagi ruang-ruang yang sempit untuk kita hadir ke rumah Allah, untuk kita nak baca Al-Quranul Karim. So saya lihat di sini, alhamdulillah, masih lagi ramai, masih lagi istiqamah. Bukan senang nak buat tazkirah lepas witir. Sangat-sangat sukar, sangat-sangat sukar. Tapi saya lihat ahli syurga depan saya ni menjadi satu saksi yang sangat hebat untuk kalian buat persediaan sebelum kita nak menuju ke dalam tanah yang kita tak tahu bila dan waktunya, kan, ketika mana kita bolehlah merancang, tetapi Allah menentukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hajat, hasrat kita nak waris kita lah mandikan jenazah kita, betul? Tetapi benda tu belum tentu, bukan menjadi satu kemestian pada kita. Jadi perkara yang penting ialah kita niat. Niat ni merupakan satu perkara yang sangat-sangat muhim, iaitu sangat penting. Kalian niat dengan apa yang kalian hajat, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita untuk nak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sudut Quran itu sendiri, rebut dan carilah seperti mana yang saya baca dalam Al-Quran itu tadi, innallazina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabu. Allah meletakkan Quran itu di hadapan, walaupun kita lihat solat menjadi satu kefarduan pada kita. Jadi nikmat yang besar yang boleh kita cari ruang, ambillah peluang. Satu hari satu ayat pun tak apa, tapi saya kirakan tidaklah sampai satu ayat. Kalau kita rasa tuan-tuan pernah dah ada ruang berhasrat untuk nak menghafal 6,236 ayat, tuan-tuan, lebih kurang kalau kita tengok, kalau satu hari satu ayat lah, lebih kurang kalau kita lihat dalam 18 tahun 18 tahun kita nak khatam. Tengok jauh, betul? Tengok jauh, tapi bila kita hadap 18 tahun tu sekejap je. Jadi apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ini, mencari satu ruang, mencari satu azam untuk kita nak meletakkan Quran tu upgrade dalam diri kita. Niatlah pada Allah Subhanahu Taala, moga kita boleh menghafal Al-Quran. Kita hafal belakang tu dah jadi tak ada masalah dah, kan? Ayat-ayat lazim tu awak tuan-tuan ambil yang di hadapan tu, bermula dengan surah Baqarah. Satu ayat pun tak apa. Kita pergi setakat mana yang kita mampu. Saya berhasrat untuk nak buka ma'at tahfiz dewasa. Ma'at tahfiz anak-anak daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, penuh sangat. Tapi saya berhasrat nak buka untuk orang dewasa. Orang tua nampak macam tak best sangat nama dia, kan? Ma'at tahfiz dewasa. Tapi saya lihat daripada sudut sokongannya banyak. Cuma kalau saya nak buat kelas online tu, dia agak tak berapa, bukan tak selesa, tetapi bila kita face to face tu adalah lebih seronok. Tapi tuan-tuan doakanlah, moga hasrat saya ni tercapai untuk saya nak buka ma'at tahfiz dewasa. Setakat mana yang mereka hafal tidak menjadi masalah, tetapi ada satu matlamat, ada satu azam, ada satu keinginan untuk kita nak meletak tu Al-Quran sentanding dengan kita punya niat yang paling di atas, iaitu di mana kita lihat daripada hadis Nabi SAW, khairukum
Man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu satu nikmat yang paling besar. Kalau tuan-tuan tengok dekat Mesir lah, saya belajar di Mesir kan, bulan Ramadan ni Quran ni menjadi satu kewajipan. Dia mesti ada pegang Quran. Paling-paling tidak mulut dia mesti berkumat kami untuk baca Quran. Hatta kalau kita naik bas ataupun kita duduk dekat tempat awam, kalau kita tak baca Quran ataupun mulut kita tak bergerak, kita rasa malu. Kalau duduk di Mesir lah, sepanjang saya duduk di Mesir 3 tahun lebih kurang, tahun 2005 sehingga 2007, 3 tahun je. Tapi bila kita lihat suasana Ramadan, lain macam. Quran tu menjadi benda wajib dekat dia orang punya tangan. Tapi dekat sini dia lain lah sikit kan. Kalau kita Quran tu nampak macam kita riak. Tapi kita boleh ubah sebenarnya. Tuan-tuan, ambil lah. Saya rasa dekat handset pun ada juga masa ataupun ruang Quran tu akan ada dalam kita punya handset. Jadi sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya kita meletakkan satu azam yang sangat hebat, yang mana bulan Ramadan baca untuk khatam. Saya kirakan kalian dah ada level tu. Satu peringkat lagi awak naik lagi satu. Moga-moga kita antara terpilih dan kita antara ruang yang seperti sahabat Nabi SAW, yang mana Al-Quran itu ada di dalam diri kita. Sebab itu kalau kita lihat sejarah Al-Quran dalam peperangan Mauqiatul Yamamah, apabila ramai yang penghafal Quran yang mati di medan perang, maka itulah terhasilnya Quran ini mendapat ilham daripada zaman Sayyidina Uthman, tak silap saya, betul? Sayyidina Uthman kan, membuat satu Quran itu menjadi satu buku yang mana sebenarnya menjadi keselesaan ataupun menjadi nikmat untuk umat kita yang akhir zaman ni. Tuan-tuan bayang kalau Quran tu tidak dibukukan, saya kirakan satu benda yang sangat besar juga ujian pada kita. Kalian tengok dalam sudut kita baca Al-Quran itu sendiri pun ada ruang petunjuk, ada ruang hidayah apabila kita baca, dan yang paling penting ialah ada ketenangan dalam diri kita. Jadi sama-samalah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah lapangkan diri kita, Allah luaskan kita punya minda kita, Allah luaskan kita punya hati kita, Allah terangkan kita punya hati. Moga tahun ini insya-Allah adalah beberapa ayat yang boleh kita hafal, adalah beberapa ayat yang lekat dalam diri kita untuk menjadi penjamin untuk kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So saya rasa kirakan sampai situ sahaja tazkirah yang tidak seberapa ini. Ala kulli hal, saya bersyukur dengan melihat nikmat yang ada di taman syurga ini, melihat kalian semangat untuk petak yang mula-mula ni saya lihat penuh sampai ke belakang, sampai ke sana. Alhamdulillah. Moganya ianya berterusan sampai bila-bila, dan saya faham akan menjadi ujian juga pada kita. Ada ketika masa banyak, ada ketika masa kurang, tapi kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga dalam kesempitan yang ada masih lagi Allah izinkan kita untuk mudah ke rumah Allah, untuk mudah untuk kita baca Quran dan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan yang terbaik untuk ahli syurga depan saya. Moga diberi kesihatan, diberi kelapangan, diberi kebahagiaan, dan diberi satu nikmat yang besar, iaitu Allah redha kalian dan Allah tempatkan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tawakuf dulu, insya-Allah kita berjumpa pada di lain masa dengan izin Allah, dan sekadar itu saja, dan insya-Allah kita akan doa sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir ala kulli hal. Wa khususan ila muslimin wa khususan ila musliman surau as-siddiqin wa hifzul Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran fi dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadr wa ballighna lailatal qadr wa ballighna lailatal qadr. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar.
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.